Okey, 3 benda lagi. Iaitu kesusahan membawa kepada kemudahan. Dalam konteks di sini dalam bahasa Arab dia adalah al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Saya ulang sekali lagi, al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Apa maksud al-masyaqqah tajlibu at-taisir? Kesusahan membawa kepada kemudahan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menghendaki kamu mudah dan tidak menghendaki kamu susah. Maknanya di sini Allah meletakkan satu benda itu, nakkah kamu yang mudah, yang kamu menyusahkan diri kamu sendiri dalam beberapa hal. Sekiranya kita tidak mampu untuk melaksanakan pada tahap yang maksimum contohnya, jangan kita paksa diri kita untuk sampai kepada tahap tersebut. Kesusahan yang terdiri pada sebetulnya sebab musafir, sakit. Contoh kita musafir, sakit dalam bulan Ramadan ni. Kalau kita sakit yang melampau, apa maknanya kita puasa kalau sekiranya sakit itu akan mendatangkan mudaratan sehingga menyebabkan nyawa kita melayang contohnya. Kalau anak kita sakit contohnya, kita paksa juga dia puasa. Sehingga dikatakan membawa kepada kemudaratan yang sehingga menyebabkan dia demam panas dan akhirnya membawa maut. Ini jangan kita paksa anak-anak yang baru belajar untuk mengerjakan ibadah puasa, kita paksa dia sampai dia tidak mampu untuk bertahan lapar lagi sehingga menyebabkan nyawa dia melayang. Jadi jangan hal tersebut. Apalagi dipaksa ataupun lagi lupa, jahil dan tidak dapat dielakkan daripada berlaku. Kaedah tambahan yang mengikat kaedah ini iaitu darurat mengharuskan perkara yang dilarang. Ad-darurah tubihul mahzurah. Makan dan minum yang diharamkan menjadi harus untuk menahan kebuluran dan dahaga. Contohnya ketika mana kita dalam hutan, kita dalam keadaan tak ada makanan lagi dah. Cuma yang ada makanan yang haram. Okey, maka dalam hal itu, contohnya ada, minta maaf saya sebut babi dekat sini. Hanya ada babi saja yang ada dekat situ. Yang binatang lain yang halal tak muncul pula. Jadi oleh kerana hanya itu saja, walaupun ada hukum asalnya adalah haram, tapi tatkala melibatkan nyawa yang disebut sebagai 5 konsep maqasid syariah itu, iaitu salah satunya adalah nyawa, maka ia akan mengharuskan walaupun perkara itu adalah dilarang ataupun diharamkan makan, tetapi sekadar hanya untuk menyambung nyawa, bukan untuk mengenyang sampai kenyang yang keterlaluan. Okay, itu kena faham. Kemudian yang kedua, keperluan tertentu dikira darurat sama ada untuk umum ataupun khusus. Contohnya, diharuskan kajian mengenai nuklear, sedangkan ia boleh membawa kemudaratan yang lebih besar kepada umum. Maksudnya di sini iaitu apa? Kajian terhadap nuklear. Nuklear ini satu bahan yang amat berbahaya. Tetapi kita kena buat kajian nuklear untuk memberi kemanfaatan kepada manusia. Contohnya, barangkali nuklear ini memang pun nuklear ini boleh untuk dijadikan untuk membuat tenaga elektrik, menambah tenaga elektrik ada, dan dia adalah sumber tenaga yang boleh digunakan pakai untuk tenaga elektrik. Tetapi dalam konteks di sini, kalau kita nak melakukan kajian tersebut, maka kita kena buat apa kesan positif dan kesan negatif. Walaupun ia boleh mendatangkan kemudaratan yang besar kepada umum, tapi kena ada garis panduan, contohnya SOP itu sendiri. Maknanya di sini hal-hal yang membawa kepada kesusahan itu kita kena elak ke tepi. Bawa hal-hal yang mudah yang menurut kita rasa kita mampu melaksanakannya. Kalau sekiranya orang yang dikatakan contohnya yang baru masuk Islam, yang baru memeluk Islam, kena pula bulan Ramadan, dia tidak biasa dengan bertahan lapar. Kita tidak boleh memaksa dia untuk sampai dia mampu untuk menghabiskan sebulan Ramadan ini. Kalau dia mampu tak apa, tapi kalau dia tidak mampu, jangan kita paksa dia sebab dia masih lagi belum biasa, belum lazim dengan puasa yang ini. Tapi kalau ni mungkin hari ni dia puasa, okay? Kalau esok dia pula rasa tak mampu nak puasa, biarkan dia dulu. Okay? Kita ajar satu persatu supaya apa? Dia tidak rasa susah memeluk dalam Islam itu sendiri.
Okey. Kemudian yang keempat, okey, yang disebut sebagai al-darar yuzal. Saya sebut sekali lagi, al-darar yuzal. Sekali lagi saya ulang, al-darar yuzal. Apa maksud yang dikatakan al-darar yuzal? Kemudaratan mesti dihindarkan. Seperti mana dalam hadis Rasulullah SAW, tidak berlaku mudarat dan tidak boleh memudaratkan. Contohnya, perkara yang boleh membawa kepada kemudaratan hendaklah dihilangkan seperti peminaan kilang arak. Mana dalam hal ini, ketika mana sesuatu benda yang akan menyebabkan kemungkaran berlaku, hal tersebut harus kita tolak ke tepi. Jangan kita, contohnya, malam ni dicadangkan ada karaoke. Okey, karaoke untuk para pelajar. Kalau ia akan mendatangkan kemudaratan yang menyebabkan pelajar jadi lara, leka, tidak ingat kepada assignment dan sebagainya, maka hal tersebut mesti dihindarkan. Kita mesti sekat. Tak boleh lakukan. Okey. Dan kaedah tambahan yang mengikat pada hal ini iaitu menghindarkan kemudaratan lebih utama daripada mendapat kebajikan. Contohnya, keputusan tidak membina empangan yang berhampiran dengan banyak kawasan kampung kerana akan membawa kemudaratan besar berbanding manfaat. Memang betul ya. Kalau kita mana kita nak membuat satu kajian untuk membina empangan, terlebih dulu kita mengkaji defek ataupun kesan terhadap sesuatu benda tersebut. Baiklah, kalau kita bina empangan yang begitu besar, risiko punya besar. Walaupun untung dia besar, tetapi risikonya tetap besar. Memang kita ada istilahnya risk management, tetapi ingat, benda-benda yang di sebalik hal kita tidak tahu. Jadi kita harus waspada daripada kita nak mengejar keuntungan yang besar, tetapi kemudaratan yang kemudiannya kita tidak tahu akan membawa kepada kemusnahan kalau kita sekiranya kita tetap laksanakan juga. Contohnya, kita ambil kalau dari segi konteks pengurusan pelajar, kalau sekiranya kredit hours kita ni terlalu banyak untuk kita tidak mampu, jangan kita bawa semua. Sebab apa? Contohnya, kalau 22 kredit hours kita nak ambil juga, kita tak mampu sebenarnya sebab semua subjek agak the killer subjek, subjek yang berat-berat. Maka kita buat keputusan kita buang kredit hours kita, contohnya buang 2 kredit, contohnya kita mampu hanya bawa 16 kredit hours saja. Yang selebihnya, yang 6 kredit hours tu kita tolak ke tepi terlebih dulu dan kita ambil pada semester yang akan datang. Itu lebih terjamin keputusannya dibandingkan kalau kita ambil 22 jam kredit hours tersebut. Itu kita kena faham dalam mana konteks kemudaratan kita mesti hindarkan. Okey. Dan yang last sekali, okey, al-adah al-muhakkamah. Al-adah al-muhakkamah. Okey. Lagi saya ulang, al-adah al-muhakkamah. Apa yang dikatakan al-adah muhakkamah? Adat itu menentukan hukum. Okey, adat itu menentukan hukum, ataupun istilah yang kita fahami dalam bentuk konteks adat ini iaitu kelaziman itu sendiri. Boleh ia menjadi suatu hukum berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dipikirkan oleh orang Islam itu baik, maka ia adalah baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya di satu sudut posisi orang Islam mengatakan, oh ini baik sebenarnya, walaupun tidak ditertera dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ia dianggap baik, maka lazim yang dilakukan tersebut adalah baik. Okey. Contohnya, penentuan had umur balik perempuan dan lelaki berbeza daripada setiap negara. Jadi begitu juga kelayakan umur seseorang untuk menjawat sesuatu jawatan adalah berbeza bagi sebuah negara. Gini kita akan faham. Kenapa? Balik umur seseorang itu tidak sama. Maksudnya proses kematangan seseorang itu tidak akan sama. Jadi, mungkin kita melihat negara-negara tidak sama menentukan bahawa seseorang itu dia boleh bekerja dan dia tidak boleh bekerja. Itu konteks yang sekarang ini yang kita kenal. Contohnya, lagi, wakil syarikat yang dihantar ke luar negara harus mentaati adat istiadat negara tersebut selagi mana tidak bercanggah dengan syariat Islam.
Selagi mana adat istiadat negara tersebut boleh kita lakukan, maka lakukan. Walaupun dia bentuknya adat istiadat. Tetapi dengan syarat dia tidak bercanggah dengan syariat Islam. Contohnya kalau kita pergi ke barat, okey, welcome party ya, disediakan contohnya bir dan sebagainya, minum-minum arak dan sebagainya. Dalam konteks ini benda yang diharamkan, maka kita terpaksa tolak ke tepi. Ataupun contohnya, kalau kita pergi, kalau dekat rumah panjang di Sarawak ini, biasanya kalau kita datang ke rumah panjang dengan majlis rasmi, biasanya mereka akan memberi kita iaitu air tapai ataupun air tuak sebagai meraihkan tetamu. Dan kita tahu bahawa air tapai atau air tuak itu dalam kategori sama memabukkan macam arak. Dalam hal ini, kita jangan minum. Dan biasanya tuai rumah pun dia akan faham bahawa dia tidak akan memberi menuang kepada dia beri, tetapi dengan cara kita ambil cawan kecil tersebut, kita angkat tangan sikit dan kita buang ke tepi. Dia tidak akan menyebabkan tuai rumah itu akan kecil hati dan sebagainya. Ini kita cakap tentang adat menentukan hukum. Dalam pejabat pun sama juga, isu yang dikatakan yang lazim, yang bagus, proceed. Tapi kalau benda-benda yang tidak bagus, kita tolak ke tepi demi semata-mata untuk menjaga hukum syarak itu sendiri. Okey, saya rasa setakat itu saja perbincangan kita pada kali ini. Apa-apa perbincangan yang selanjutnya, memang perbincangan tentang Qawaidul Fiqh ini memang panjang. Sekiranya ada masalah, mohon dikemukakan dalam WhatsApp group masing-masing. Saya rasa itu saja untuk perbincangan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.